Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Diharapkan anda sihat walafiat pada musim-musim PKP ini. Saya Ustaz Yusma Yusof. Hari ini akan berkongsi satu perkara lagi berkaitan dengan Microsoft Excel. Jadi apabila anda tengok di sini berkenaan dengan Microsoft Excel ini, pada sebelum ini saya sudah berkongsi berkaitan dengan satu program atau sistem yang kita buat untuk key in markup. Dan hari ini saya nak bicarakan tentang beberapa features ataupun menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel yang boleh kita gunakan untuk kerja-kerja kita seharian ataupun untuk manipulit data kita. Kita buka Excel. Kita buka yang kita dah buat tu. Nah, sistem yang telah kita buat tu, sistem key in markah. Dan saya buka ini markah ujian 1 tahun 2020 kelas Al-Farabi. Dan di sini saya dah masukkan nama dan sebagainya lah. Dan saya masukkan satu lagi yang ke-17 ni, saya tambah yang ke-17, saya tambah Abdul Hakim bin Muhammad. Kenapa saya tambah ni? Nanti kita nak tengok macam mana nama yang diduplikat. Nah, yang telah duplikat ni dia akan keluar. Jadi kalau kita ada 20 orang dalam kelas, okeylah. Tapi kalau data kita itu beratus data kita nak cari ada tak nama yang duplikat, maka kita pergi di sini, kita pergi highlight pada kotak, pada kolom B ni, kita highlight di sini. Hari ini saya akan bercakap pasal conditional formatting je. Yang ni. Beberapa menu ni kita akan gunakan dalam sistem kita ni. Jadi mungkin dia dah ada sediakan di sini untuk penggunaan kita. Kalau kita tak guna, rugilah sebab banyak benda yang boleh kita pakai. Jadi kita pergi dekat highlight cell ni, highlight cells rules. Oh, belik-belik dia dah. Highlight cells rules. Dan tuan-tuan pergi kat duplicate values ni. Pergi sini. Ambil yang duplicate ni. Okey. Kita nak warnakan apa? Nak warnakan kuning, merah, boleh semua. Biasanya kita ambil yang merah je lah ya. Yang merah kita okey. Jadi yang nama dua di sini, yang ada duplikat ni, kita tahu yang merah ni duplikat. Kita boleh buat berdasarkan nama, berdasarkan IC dan sebagainya lah. Mungkin nama ada yang sama, tapi IC berlainan. Ada juga. Tapi jarang-jarang lah. Cuma kalau kita dah buat kalau kita kutip data daripada seluruh sekolah di negeri, contohnya saya buat survey kajian beg berat itu berapa dah, siapa dah sudah key in. Ada yang key in 2 kali dan 3 kali pun ada. Jadi kita nak tengok sama ada dia ada duplikat atau tidak. Jadi ini cara dia. Itu yang pertama, duplikat. Okey. Yang kedua, saya akan bercakap berkenaan dengan kita nak buat kategori. Kategori. Bahagian ini kita ada sedikit coding lah ya. Ada sedikit coding. Terpaksa kita tulis. Sebab kita nak buat kotak dulu. All borders. Okey, kita nak tengok bagi jumlah ataupun peratus. Okey, peratus. Kita nak buat sama juga if. Dia akan keluar if tu. Kita klik if kita nak tengok mana kotak mana. Kita nak tengok kolom mana? Kolom R. Kolom R ni kita nak ambil kolom R
R5. Kita klik R5. R5 sekiranya dia lebih besar daripada 50. Besar daripada 50, koma. Ni. Apa panggil? Titik 2 atas ni. Inverted comma ke apa? Kita nak kategorikan dia apa? Baik ke cemerlang? Cemerlang. Kita nak buat 3 kategori pun boleh. Tidak ada masalah. Kita tutup, koma. So, if sekali lagi. If R, kita tarik je lah. Kita boleh klik sini dan kita boleh tarik. Kita tarik lah senang. R5. Kalau lebih kecil daripada 50, kita buka ni. Kita koma, kita buka titik 2 atas ni. Koma 2 atas ni. Intervensi. Kita tutup. Dan kita tutup. Okey, kita tutup 2 kali lah. Gitu. Dah jadi dah. Okey, bagi yang 50 ke atas, kategorinya cemerlang. Okey, kita klik 2 kali semula. Kita boleh buat, saya dah ajar itu. Yang sesi pertama tu, kita boleh tarik begini. Boleh. Ataupun kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Okey, kita klik 2 kali. Baik, sekarang ni kategorinya dah jadi. Kita ada berapa intervensi di sini? Intervensi yang ni kita buang lah. Yang kita tambah tadi tu. Ni tak pakai. Saya nak tunjuk je. Sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang yang perlukan intervensi. Ni mengikut keseluruhan lah. Kita boleh juga buat berdasarkan subjek. Sebab kita nak kena pasti. Kita tak nak penyakitnya, penyakit tata bahasa. Ataupun dia penyakit dia kertas BM1 ni. Ataupun penyakit dia sakit kepala, kita beri ubat dia sakit kaki. Jadi tak kena. Jadi maknanya di sini, kalau kita kenal pasti apa kelemahan pelajar itu, maka kita boleh kategorikan. Dan kita boleh buat intervensi. Ini adalah kategori. Kategori ni kita nak letak sini. Kita letak sini, kita ambil, kita nak simpan macam ni. Macam ni. Takut hilang. Jadi kita boleh copy, highlight, copy yang ni. Lepas tu kita pergi klik dekat kategori, right click, insert comment. Insert comment kita paste dalam tu. Lain kali kalau kita lupa, kita boleh tengok balik. Kita boleh rujuk balik kat situ. Sekarang kita lupa, kita boleh tengok. Ranking pun sama itu. Peratus. Okey, macam mana nak buat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tadi duplicate value. Yang kedua ni kita nak buat kategori. Kategori cemerlang dengan intervensi tu. Yang ketiga, kita nak buat pula pada peratus ni. Peratus, kita berdasarkan peratus. Kita highlight peratus. Kita pergi dekat conditional formatting. Highlight cells rules. Kita ambil greater than. Kita nak kena pasti pelajar yang 50%. 50. Dan
pelajar yang 50% ke bawah. Kita nak tengok. Kita akan highlight ni, kita boleh ubah sama ada nak buat kuning ataupun nak buat merah. Kita buat kuning pula. Tadi dah merah. Okey, kita buat kuning. Okay, kita tengok. Sekarang ni, yang 50% ke bawah, markah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ni, kita boleh buat intervensi. Ni ada kategori dia intervensi. Yang warna putih ni. Yang warna kuning ni adalah yang cemerlang. Okay. Yang warna kuning adalah cemerlang. Jadi kita dah dapat 3. Dapat 3 sekarang. Kita nak buat apa lagi? Kita nak buat sekarang kita pergi dekat ranking pula. Kita pergi kotak S, kolom S ni, kolom S ranking. Kita highlight ranking dan kita pergi dekat conditional formatting. Formatting dan kita ambil top/bottom rows dan kita ambil yang bottom 10. Bottom 10. Kita kena terbalik sebenarnya. Kalau kita nak highlight yang bawah, kita kena ambil top 10. Sebab dia kira yang berdasarkan nombor banyak. Nombor banyak tu dikira top 10. Yang kalau kita nak ambil yang pada pandangan kita top 10 ni nombor 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Yang nombor kecil tu top 10 lah. Jadi bagi sistem ni, yang nombor kecil itu adalah bottom. Jadi yang nombor banyak tu adalah top. Jadi sekarang ni kita kena highlight ni. Kita ambil conditional formatting. Kita ambil bottom 10 items. Jadi maka dia akan keluar. Yang merah ni adalah top 10 lah. Bagi kita adalah top 10. Pelajar yang top 10. Dalam kelas kita. Okey, ada 10. Dan kita akan buat pula pada subjek-subjek. Okey, subjek-subjek ni kita nak ambil yang 40%. Kita nak tengok ada tak pelajar kita yang 40% ke bawah. Kita pergi dekat conditional formatting. Kita buat sekali lagi. Pergi dekat greater than. Okay. 50. Ataupun yang 50 ke bawah. 50 ke bawah. Okay. Yang 50 kita boleh kenal pasti bahawa dalam kelas kita yang apa tu? Ini adalah 45-33 orang ni adalah yang kategori yang BM dia kena buat intervensi. Mungkin dia subjek lain dia okey. Contohnya bahasa Inggeris ni Muhammad Yusof Miss ni 78. Dia tak perlu. Dia subjek lain yang dia perlu. Okey, sekarang ni kita nak buat untuk keseluruhan ni. Keseluruhan ni macam nak buat? Kita tak payah buat satu-satu. Kalau kita nak buat satu-satu, kita buat gini. Kita highlight. Pergi dekat conditional formatting. Highlight cell rules. Greater than. Kita buat 50. Okay. BM kertas 2. Ramai yang kena buat intervensi. Bawah 50 ramai. Lepas tu kita nak buat lagi yang lain. Kita buat macam tadi. Kita pergi highlight. Lepas tu kita pergi dekat format painter ni. Format painter yang ada berus ni. Ada berus cat ni. Kita pergi sini. Lepas tu kita klik sini. Kita klik situ. Dia akan terus jadi. Okay. Lepas tu kita pergi kat berus cat ni lagi. Format painter ni. Kita klik sini. Gitu. Pergi lagi. Klik. Pergi ambil format painter. Kita curah kat sini. Okay, format painter. Kita paste kat sini.
Dah jadi dah. Jadi maknanya di sini kita boleh kenal pasti kita boleh kenal pasti kategori ataupun head count murid-murid kita yang perlu kita buat intervensi berdasarkan markah terendah lah. Yang ini dah kita kena yang kita kena bagi obat. Bukan kita buat keseluruhan. Okey, buat camp. Semua camp. Tak tahu camp apa. Jadi sekarang ni kalau dia sakit sakit kepala, kita bagi obat sakit kepala. Kalau dia sakit kaki, kita bagi obat sakit kaki. Jangan dia sakit kepala, kita bagi obat sakit kaki. Itu yang tak jumpa-jumpa tu. Cara penyelesaian. Yang timbulnya adalah salah murid. Jadi ini adalah salah satu cara kita nak manipulit data. Kita nak tengok, nak kenal pasti bahawa murid-murid kita ni yang mana yang perlu dibuat intervensi. Yang mana yang perlu dipulihkan. Berdasarkan ini, insya-Allah guru kelas dalam mesyuarat kurikulum dia akan dapat bentangkan dengan penuh kehebatan. Sebab dia ada data. Dia bercakap berdasarkan data. Data driven decision making. Jadi maknanya di sini bukan kita bercakap agak-agak sahaja. Bukan bercakap sedap saja, main sedap saja kita tuduh. Tapi kita bercakap adalah berdasarkan data. Dan bila kita bentangkan begini, maka guru-guru kelas, guru-guru subjek dia akan buka mata lah. Buka mata. Dan apa yang harus dibuat. Dan selepas inilah kita minta guru-guru subjek ini buat SWOT. Untuk mencari strength, weakness, apa lagi? Opportunities dan trait. Jadi dengan itu saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah akan semoga guru-guru boleh menggunakan dan boleh meningkatkan prestasi. Salah satu prestasi lah di antara walaupun sekarang ni bukan peperiksaan ni salah satu daripada prestasi yang perlu kita tingkatkan. Banyak lagi co-curriculum dan sebagainya. Jadi sekarang ni jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Tolong sampaikan panjangkan ke grup guru-guru lain yang berada di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun di sekolah-sekolah lain, kawan-kawan kita yang kat lain. Tolong panjangkan. Supaya mereka juga boleh menggunakan untuk mencemerlangkan. Dan kita bukan sahaja nak sebab itu kita tidak kedekut ilmu. Bukan sahaja untuk negeri Terengganu. Bahkan untuk seluruh Malaysia lah. Kita berkongsi insyaAllah. Jadi saya Ustaz Yusman Yusof dari JPN Terengganu. Mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.